Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Idang ke euch. Dalam video pelajaran 33 kita telah membahas modal verben müssen und sollen. Dalam video kali ini kita akan membahas dürfen und können. Na und los fangen wir an. Lektion 34. Pelajaran 34. Modal verben Teil 2. Kata kerja modal bagian kedua. Kita mulai dari verb dürfen yang berarti boleh. Kita perhatikan konjugasi kata kerjanya dalam bentuk presens. Ich darf, du darfst, sie dürfen, sie es darf. Plural, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen, sie dürfen. Pertanyaannya masih sama. Wann benutzt man modal verb dürfen? Kapan orang menggunakan kata kerja dürfen? Yang pertama, ketika orang ingin menekankan tentang pemberian izin atau Erlaubnis. Yang kedua, ketika orang ingin menyatakan atau menekankan tentang larangan atau Verbot. Nah, yang ketiga untuk höfliche Frage atau pertanyaan yang sopan. Sekarang kita lihat contoh dürfen yang menyatakan izin. In dieser Straße dürfen nur Anwohner parken. Di jalan ini yang boleh parkir hanya penduduk setempat. Nah, dalam kalimat ini ada penekanan siapa yang boleh parkir atau izin, Erlaubnis. Kita masih ingat kan regel dalam bahasa Jerman untuk kalimat berita. Verben selalu di posisi kedua. Nah, kita perhatikan dalam kalimat ini, in dieser Straße, ini merupakan satu posisi pertama. Walau kita lihat ada 3 kata, tapi dia menempati satu posisi karena ketiga kata ini memiliki satu kesatuan pengertian. Jadi, in dieser Straße, posisi pertama, dürfen atau boleh, posisi kedua, dan parken atau parkir di posisi paling belakang. Jadi sama seperti regel modal verben yang lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke? Contoh lain yang menyatakan izin atau Erlaubnis. Er darf meinen Computer benutzen. Dia boleh menggunakan komputerku. Ada izin. Nah, di sini kita ada melihat kata meinen pada meinen Computer. Masih ingat nggak kenapa jadi meinen? Nah, ini kita sudah pelajari di possessive artikel im akusatif Teil 1, pelajaran 31 ya. Selanjutnya, penggunaan dürfen yang menyatakan larangan atau verboten. Contohnya, man darf hier nicht rauchen. Orang dilarang merokok di sini. Kita perhatikan pola ini ya. Man darf hier, artinya orang boleh di sini. Lalu dilanjutkan nicht rauchen, tidak merokok. Jadi arti letter-nya
orang boleh di sini tidak merokok. Atau dengan kata lain, orang dilarang merokok di sini. Nah, jadi polanya juga masih tetap sama. Modal verb di posisi kedua dan verb utama di posisi paling belakang. Contoh berikutnya, du darfst nicht alleine ins Kino gehen. Atau kamu tidak boleh sendirian pergi ke bioskop. Jadi pengertiannya seperti ini, du darfst, kamu boleh, nicht alleine, tidak sendirian, ins Kino gehen, pergi ke bioskop. Jadi larangan itu terdapat pada kata nicht alleine. Dia boleh pergi ke bioskop tapi tidak sendirian. Begitu kira-kira, ya. Kita lanjutkan ke verb dürfen yang menyatakan höfliche Frage atau pertanyaan sopan santun. Contohnya, darf ich Ihnen helfen? Bolehkah saya membantu Anda? Contoh höfliche Frage berikutnya. Darf ich Ihnen ein Glas Wein anbieten? Bolehkah saya menawarkan segelas anggur pada Anda? Nah, ini juga termasuk höfliche Frage. Verb dürfen dalam kalimat W-Frage. Contohnya, Papa, wann darf ich ein Handy haben? Ayah, kapan saya boleh punya handphone? Contoh berikutnya, was darfst du denn essen? Jadi apa yang boleh kamu makan? Misalnya dia cerita, aku tidak boleh makan ini, aku tidak boleh makan ini. Jadi nanya, was darfst du denn essen? Dürfen dalam kalimat Ja-Nein-Frage. Contohnya, darf man hier Handy benutzen? Bolehkah orang menggunakan handphone di sini? Dürfen wir bei Ihnen übernachten? Bolehkah kami menginap di tempat Anda? Ingat ya, dalam kalimat Ja-Nein-Frage, posisi modal verb berada di posisi pertama. Kemudian diikuti oleh subjek dan verb lain atau verb utama berada di urutan paling belakang. Modal verb selanjutnya, können, yang berarti bisa. Kita perhatikan konjugasi kata kerjanya dalam bentuk presens. Singular, ich kann, du kannst, sie können, sie es kann. Plural, wir können, ihr könnt, sie können, sie können. Kapan orang menggunakan kata kerja können? Jadi, kata kerja können digunakan ketika kita ingin menyatakan atau menekankan kemampuan atau Fähigkeit. Kemudian untuk menyatakan Möglichkeit atau kemungkinan, dan untuk menyatakan Erlaubnis atau izin. Modal verb können untuk menyatakan Fähigkeit atau kemampuan. Contohnya, meine Oma kann gut kochen. Nenek saya pintar masak. Jadi, kata kan di sini menekankan kemampuan si Oma dalam hal memasak. Fähigkeit. Contoh berikutnya, Martina kann Klavier spielen. Martina bisa bermain piano. Nah, di sini juga menyatakan bahwa Martina memiliki kemampuan untuk bermain piano. Fähigkeit. Satu contoh lagi. Wir können diese Wohnung nicht mieten. Sie ist zu teuer. Kita tidak bisa menyewa apartemen ini. Dia terlalu mahal. Selanjutnya, verb können
untuk menyatakan Möglichkeit atau kemungkinan. Contohnya, morgen kann es regnen. Besok kemungkinan hujan. Aber es kann auch sonnig sein. Tapi bisa juga cerah. Sonnig termasuk adjektif, kata sifat. Jadi dalam kalimat ini verb sein dalam bentuk infinitif di posisi paling belakang. Verb können dapat juga untuk menyatakan Erlaubnis. Contohnya, du kannst mein Auto nehmen. Kamu bisa memakai mobilku. Jadi walau arti kamus dari nehmen itu adalah mengambil, tapi dalam kalimat ini artinya memakai. Contoh selanjutnya, Sie können jetzt notieren. Anda bisa mencatat sekarang. Mungkin tadi belum boleh mencatat, tapi sekarang sudah bisa mencatat. Jadi dia bilang, Sie können jetzt notieren. Verb können dalam Ja-Nein-Frage. Kannst du Gitarre spielen? Dapatkah kamu bermain gitar? Contoh berikutnya, Kommt ihr morgen Eleni besuchen? Dapatkah kalian besok mengunjungi Eleni? Können dalam kalimat W-Frage, contohnya, Wie lange kann ich dein Auto haben? Berapa lama saya bisa memakai mobilmu? Nah, seperti yang tadi juga untuk haben, walaupun arti kamusnya itu memiliki, tapi di dalam pengertiannya dalam kalimat ini memakai. Contoh selanjutnya, wie viele Sprachen kann er sprechen? Berapa banyak bahasa yang dia kuasai? Er kann 5 Sprachen sprechen. Dia bisa berbicara dalam 5 bahasa atau dia menguasai 5 bahasa. Modal verb selanjutnya, wollen und mögen akan kita bahas dalam video pelajaran 35. Ikuti terus videonya, semangat belajar. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.